Al-Quran. Gimana dalam Al-Quran? Umat Islam itu jelas lebih utama dari umatnya para nabi terdahulu. Umatnya Rasulullah lebih baik, lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Ini kok dianggap lebih jelek daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Orang kafir di dalam Al-Quran, dalam keyakinan umat Islam, orang kafir itu derajatnya lebih rendah daripada binatang. Orang kafir gak punya derajat. Ini oleh Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab dinaikkan derajatnya menjadi orang bertauhid. Saudaranya sendiri umat Islam yang bertawassul diturunkan derajatnya lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini ajaran bahaya. Karena mereka ini menganggap umat Islam lebih kafir daripada Abu Jahal, Abu Lahab, maka Wahabi menghalalkan darah umat. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali mengangkat isu hangat berkaitan dengan Idrus Ramli ketika dikritisi marah. Ternyata orang Aswaja sekelas Idrus Ramli itu masih belum ada apa-apanya ya dibandingkan dengan seorang yaitu Salman Ali yang ada di Perlis ya. Tapi beliau bukan ahli Perlis, asli Perlis ya, entah orang mana beliau, tapi masih termasuk kawasan Malaysia juga. Tapi ini yang akan diangkat berkaitan dengan pernyataan Idrus Ramli yang marah-marah tadi itu ya. Nah, kemudian ditanggapi oleh Ustadz Salman Ali. Tanggapannya luar biasa. Idrus Ramli itu terpukul karena dibilang musyrikin. Sakit hati umat Islam. Ternyata orang ini tidak pernah membaca tafsir dari kalangan ulama ahli tafsir. Kenapa? Karena ingin menang. Jadi dia pamer kebodohan di tengah-tengah umatnya. Nah, kalau ingin tahu bahwa dia pamer kebodohan di tengah-tengah umatnya, ikuti yuk. Yaitu ucapan Ustadz Salman Ali. Walaupun menggunakan bahasa Melayu masih bisa dipahami oleh kita sekalian. Yang jelas, kalau dari sisi kualitas, Idrus Ramli itu nggak ada apa-apanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahal minta doa kepada Allah Ta'ala untuk menangkan dia. Tahu, Abu Jahal minta kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan konsep rububiyah, percaya bahawa Allah lah pencipta, pentadbir, pengurus alam ini ada pada masyarakat jahiliyah. Sebab tu dalam ayat-ayat Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka katakan Allah. Dan seterusnya, ayat-ayat begini banyak di dalam Al-Quran. Baik, apa isunya? Isunya musyriki Mekah tetap kafir walaupun mereka percaya Allah pengatur, pentadbir. Kenapa? Kerana mereka pergi minta kepada berhala. Sebelum kedatangan Amr bin Luhai bawa berhala masuk ke Mekah, mereka tak ada berhala. Bila datang berhala di situ, mereka minta kepada berhala. Mereka percaya Allah yang bagi, tapi mereka tetap kafir. Jadi kenapa isu ini penting? Kerana ramai orang yang macam jahiliyah. Ramai orang begitu. Mungkin zaman ini dah kurang sebab ada gerakan reformis yang datang berubah. Tahun 50-an, 60-an, 70-an, ramai orang pergi ke masjid, solat isyak, nak masuk hutan, tok nenek anak cucu nak tumpang lalu, tolong bagi laluan. Ini apa? Ramai orang yang malam Jumaat baca Yasin, lepas tu nak pergi ke laut, dia cerita kat orang, jangan lawan, mambang laut ni kuat, dia boleh timpakan mudarat, kena minta lindung dengan dia. Ini apa? Ini bukan baru. Datang gerakan-gerakan reformis menyucikan manusia daripada ini, tidak mengikat diri, tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ada beberapa hujah yang dibawakan. Hujah ini penting sebab ada kelompok dia nak bantah ni, dia nak kata tak,
Quraisy tak ada tauhid rububiyah. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab dia nak kata Quraisy itu sesat ataupun kafir kerana percaya makhluk yang bagi. Selagi mana kamu percaya Allah yang bagi, okey, boleh minta kat siapa-siapa. Minta kat mambang pun boleh, minta kat bomo pun boleh, minta kat dekat tokong pun boleh, minta. Ada kepercayaan begitu. Belum syirik, belum syirik. Jadi itu clash pointnya. Sebab itulah kalau tengok salah satu ayat Al-Imam Razi, sebab saya sebut tadi ini bukan pertentangan di antara Aswaja dan Wahabi. Ini pertentangan, ini bukan pertentangan Asy'ariyah dan Wahabi. Asy'ariyah faham isu ini, Aswaja tak faham. Imam Asy'ariyah Ar-Razi apabila mentafsirkan inna qulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Apabila kaum Nabi Hud mereka mengatakan illa i'taraka ba'du alihatina bisu, yang kami lihat ni Hud, engkau ni hanya ditimpakan keburukan oleh Tuhan kami. Ada orang kata maksudnya depa ni depa percaya berhala lah. Depa percaya berhala yang berkuasa penuh. Tak semestinya. Pengikut Nazim Haqqani, berapa ramai di antara mereka yang disebut Nazim Haqqani sebut bila masuk ke tengah laut minta tolong dengan wali. Dia kata Allah bagi. Sebab tu Al-Imam Ar-Razi bila dia ulaskan ayat sebelumnya, qalu yahud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Kaum Nabi Hud bila kata dekat dia, Al-Imam Ar-Razi kata wa hadha aidan raqiq. Pandangan ini ataupun ayat ini tak bagus, lemah. Li'annahum kanu ya'tarifuna bi anna an-nafi' wad-dar huwa Allah Ta'ala. Kerana mereka ini meyakini bahawa yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhir ayat tu kita boleh baca kemudian. Artinya Imam Asy'ariyah Ar-Razi bila mentafsirkan ayat ni, beliau iktiraf dan tahu ini bukan bererti kaum Nabi Hud ni tak percaya bahawa Allah yang bagi. Mereka tetap percaya Allah yang bagi, tapi mereka tetap syirik. Kerana mereka pergi minta kepada makhluk. Dan mereka percaya bahawa makhluk itu memberi. Dia boleh bagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ar-Razi bila mentafsirkan ayat ini katanya, kami telah sebutkan sebelum ini bahawa mereka berikrar dengan kewujudan Allah, maka mustahillah bagi mereka nak memaki Allah. Maka Ar-Razi bagi apa pembahagian, mungkin ini kafir lain yang mana mereka ini dahriyah, ataupun mereka berniat nak maki Nabi sahaja, ataupun mereka ini nak maki Tuhan kepada Nabi SAW, bukan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ar-Razi sentiasa menekankan walaupun ada ayat ni, ia tidak menafikan i'tiqad Quraisy yang mana mereka percaya bahawa Allah Tuhan, Allah bagi, tapi mereka tetap sesat. At-Tabari bawa banyak tafsiran. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kata Qatadah, innaka lasta talqi ahada minhum illa amba'aka anna Allah rabbah wa huwa alladhi khalaqa wa razaqah. Kamu takkan jumpa seorang pun di kalangan Quraisy. Ini kata apa ni? Qatadah kata, melainkan mereka akan kata bahawa Allah lah yang mencipta mereka dan bagi rezeki kepada mereka. Walaupun begitu, wa huwa musyrik fi ibadatihi. Mereka tetap musyrik pada ibadat kepada selain Allah, walaupun mereka percaya Allah yang bagi rezeki. Dan demikian juga daripada Mujahid. Saya nak teruskan sebab masa kita tak banyak. Sebab itu bila timbul soalan, Wahabi kata Abu Jahal bertauhid. Tolong lihat dalam konteks. Abu Jahal kafir masuk neraka. Tapi apakah dia faham bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, mentadbirkan, menghidupkan, mematikan? Ya. Adakah dia mukmin? Dia tak mukmin. Dia masuk neraka. Boleh tak kita kata dalam bab ni dia betul, bab lain dia salah? Boleh. Berapa banyak atas salaf yang kata kami boleh meriwayatkan perkataan Yahudi dan Nasrani, tapi kami tidak akan sekali-kali meriwayatkan perkataan Jahmiyah. Tuan-tuan juga pernah jumpa perkataan Imam Malik, Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada Rafidhah dalam beberapa bab. Ini masuk dalam bab yang sama. Apakah dia ada tauhid rububiyah dalam erti kata beriman bahawa Allah yang mencipta dan menjadikan? Ya. Apakah keimanan itu sempurna betul sepenuhnya? Tidak. Ada hak-hak Allah yang mereka tak berikan. Tetapi balik kepada perkataan Mujahid, Qatadah dan sebagainya, ini ada pada mereka. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan dan memberi rezeki kepada mereka, mereka akan kata Allah Ta'ala. Jadi ini nak menjawab soalan. Ada orang kata, macam mana Wahabi boleh kata, Muhammad bin Abdul Wahab atau pengikutnya boleh kata musyrikin ni ada tauhid rububiyah? Ya, mereka percaya itu kuasa Allah, tapi mereka tetap kafir kerana mereka telah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya nak cerita tentang budaya, nak bagi faham tuan-tuan budaya. Pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab, ini bukan Wahabi yang cerita, ini rekod kerajaan Uthmaniyah yang dikumpulkan oleh Muhammad Kamil bin Nu'man. Dia ni dihantar oleh kerajaan Uthmaniyah untuk merekod keadaan dakwah Wahabiyah dan kedudukan penduduk Mekah pada ketika itu. Apa katanya? Ini rekod, bukan rekod pertengahan ni, bukan Wahabi.
Dia kata budaya di zaman itu, kalau tuan boleh rekod balik, ini ada cetakannya. Di zaman itu kalau orang hilang kambing, dia kata ya Sa'ad. Kalau orang hilang unta, dia kata ya Sa'ad, kembalikan unta aku. Sampai Muhammad bin Abdul Wahab kena pergi ke orang tu tanya, Sa'ad ni siapa? Sa'ad mati dah dalam kubur. Muhammad bin Abdul Wahab kena pergi cakap ke dia, apa sebab tak minta kepada Tuhan Sa'ad? This is the culture zaman tu. Budaya zaman tu di tempat Muhammad bin Abdul Wahab dan tersebar di Jaziratul Arab, khurafat minta kepada makhluk, istighatsatu bil makhluk menjadi budaya sehingga orang tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rekod Uthmani. Dan juga perkara yang sama disebutkan oleh dalam Durar Saniyah, ditulis oleh anak kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam risalah Muhammad bin Abdul Wahab katanya, musyriki zamanina yad'una unathan la yuwazinuna Isa wal malaikah. Zaman sekarang ni, orang musyrik mereka menyeru makhluk yang tak sama pun level dengan Isa ataupun malaikat. Sebab ini budaya mereka. Saya tak rasa pelik. Di tempat kita pun 30-40 tahun dahulu budayanya sama. Budayanya sama. Orang boleh mendirikan solat, dalam masa yang sama orang boleh pergi minta kepada mambang-mambang.